walaupun anak dia tak sakit, dia still lagi paksa anak dia untuk consume ubat-ubatan tu. Assalamualaikum, selamat datang ke Amris TV. Okay, aku tahu aku dah menghilang selama 2 minggu, but I'm back. By the way, okay, aku nak tanya korang pernah terfikir tak, ada emak ataupun ibu yang sanggup dera anak dia untuk kepentingan diri sendiri, untuk kemewahan diri sendiri? Korang sedar tak? Inilah yang dialami oleh Gypsy Rose Blanchard. Yep, kali ni aku nak cerita pasal kisah Gypsy Rose Blanchard. So, apa tunggu lagi? Jom kita roll it. Gypsy Rose ni waktu dia bayi lagi, waktu dia kecil lagi, Didi ataupun mak dia dah bawa dia ke hospital sebab kononnya mengalami penyakit sleep apnea. Sleep apnea ni adalah masalah tidur yang menyebabkan kita punya pernafasan ni jadi tak menentu, dan kadang-kadang pernafasan kita ni boleh terhenti waktu kita tidur. Dan doktor pun pernah buat diagnose dekat Gypsy ni, tapi doktor mendapati Gypsy ni tak ada sebarang penyakit pun sebenarnya. Dia sihat sebenarnya. Tapi mak dia setia berkeras yang anak dia ni kononnya ada penyakit kritikal yang serius lah kan. Dan mak dia pernah claim yang anak dia ni ada masalah kromosom, ada penyakit kromosom yang tak dapat dijelaskan ataupun yang tak dapat dikenal pasti oleh doktor-doktor. Bukan tu je, Didi ataupun aka mak dia ni pernah bawa Gypsy Rose ni ke hospital dekat New Orleans dan claim anak dia ni ada masalah pendengaran, penglihatan dan penyakit epilepsi ataupun sawan lah senang cerita. Walaupun hasil diagnose dapati Gypsy Rose ni kelihatan normal macam kanak-kanak lain, tapi Didi ni tetap dengan pendirian dia sampailah pihak hospital mengalah dan bekalkan Didi ni dengan ubat anti sawan dan tahan sakit. Dan waktu Gypsy Rose ni berumur dalam 8 tahun macam tu, dia pernah terjatuh daripada motor atuk dia ni lah, dan dia ada mengalami luka dekat bahagian lutut tu. So mak dia ni gelabah dan panik dan terus pergi hospital untuk buat rawatan, dan doktor pun buatlah rawatan dia kan. Dah cakap lah luka Gypsy Rose ni dekat lutut ni tak teruk pun, tapi mak dia ni still lagi berkeras yang cakap anak dia ni luka parah dan perlukan pembedahan dengan segera. I did get into a motorcycle accident with my grandfather and it skinned my knee, and she took me to the hospital and then told me that the doctor gave her a wheelchair and I have to be in a wheelchair now. Dan sejak daripada tu, Didi ni ataupun mak dia ni tak bagi Gypsy ni berjalan sebab dia katakan Gypsy ni luka parah dekat bahagian kaki ni, dan dia membuatkan Gypsy ni bergantung harap dekat kerusi roda kalau dia nak ke mana-mana seumur hidup dia. Dan sejak daripada tu, Gypsy ni tak pernah lagi berjalan menggunakan kaki dia. Kalau dia nak pergi mana-mana, dia akan menggunakan kerusi roda. Tapi pada satu masa, disebabkan tingkah laku Didi ni pelik kan, mak ayah Didi ni macam dah suspect something ni tau, macam ada tak kena dengan anak dia orang ni kan, si Didi ni aka mak Gypsy ni kan. So Didi ni dah macam perasan lah kan, macam mak ayah dia ni dah pandang dia lain macam kan. So dia terus pindah ke sebuah unit pangsa puri usang dan hidup dia bergantung duit insurans yang dia dapati dari penyakit Gypsy Rose. Nah, dibandingkan cerita lagi, pada tahun 2015 ada berlakunya taufan Katrina dekat tempat yang dia orang tinggal tu. In some areas the water is now 20 feet deep. So dua beranak dia pun berpindah lagi dekat Aurora, Missouri. Dekat situ diorang ni dilayan macam VIP tau. Banyak gila NGO nak tolong diorang ni. Dan salah satunya organisasi Habitat for Humanity berikan diorang ni sebuah rumah siap dilengkapi dengan landasan untuk kerusi roda Gypsy dan satu tap mandi panas. Ada lagi syarikat yang bernama Make-A-Wish Foundation menaja diorang beberapa kali untuk pergi ke Walt Disney World dan pernah diberikan pas masuk belakang konsert Miranda Lambert. Aku sendiri pun tak pernah pergi Disney World, diorang ni dapat free pula tu. Disebabkan Didi dengan Gypsy ni dah dilayan macam VIP, so dia dah start tarik perhatian orang ramai. Lebih-lebih lagi doktor pakar neurologi dan membuatkan diorang ni memang nak diagnose si Gypsy ni lah. Actually Gypsy ni betul-betul sakit ke tak kan. So kalau diorang diagnose, at least diorang boleh bantu sedikit Didi dengan Gypsy ni kan. So ada satu doktor ni memang minat gila nak diagnose si Gypsy ni. So dia datang berjumpa Didi dengan Gypsy ni, so dia diagnose sendiri. Nama doktor tu adalah Dr. Bernardo Flasterstein. Dia terkejut sebab hasil diagnose dia ataupun hasil pemeriksaan dia, Gypsy Rose ni sebenarnya sangat sihat. Sangat sihat macam kanak-kanak normal. Antara report yang ditulis, saya nampak sebab kenapa Gypsy perlu bergantung pada kerusi roda. Macam biasalah, Didi aka Mak Gypsy ni memang tak hiraukan langsung kata-kata Dr. Bernardo ni. So doktor tu start buat panggilan dekat doktor-doktor pakar yang lain yang ada dekat New Orleans tu. So
Pemeriksaan dapati hasil daripada pemeriksaan doktor-doktor pakar ni, memang result dia Gypsy ni memang budak yang sihat. Memang dia tak ada apa-apa penyakit pun sebenarnya. Sebenarnya dia memang boleh berjalan pun dengan kaki dia. Tak perlu pun kursi roda dan tak perlu pun konsum ubat-ubatan yang mak dia bagi tu. And then Dr. Bernardo ni syak, actually mak dia ni yang ada penyakit sebenarnya. Pada tahun 2010, Didi ni start bagi tahu orang yang anak dia ni baru berumur 14 tahun. Sedangkan Gypsy Rose pada waktu tu dia berumur 19 tahun. So waktu tu memang zaman Facebook lah kan. Mak dia ni keep update pasal anak dia ni dekat Facebook, yang mengatakan Gypsy ni buat ni, buat tu, buat ni kan. And then waktu 2010 tu mak dia war-warkan dekat orang ramai, update status Facebook tu yang menyatakan Gypsy ni baru 14 tahun, sedangkan Gypsy time tu berumur 19 tahun. Disebabkan Facebook ni lah orang ramai kenal dia, NGO kenal dia untuk bagi bantuan dekat dia kan. Nak dipendekkan cerita lah kan, disebabkan Gypsy ni selalu dengar doktor kata dia ni sihat, tapi mak dia keep cakap yang dia tak sihat kan. So one day ni Gypsy ni try berjalan menggunakan kaki dia sendiri. Dia try bangun daripada kursi roda tu, dia cuba berjalan. Actually dia boleh berjalan. Dia tak sakit pun sebenarnya, dia boleh berjalan. Dan mak dia pula ada kata yang dia ni memang tak boleh konsum gula, tapi malam tu dia try makan gula and then tak jadi apa-apa. So baru kat situ dia tahu selama ni mak dia ni tipu dia. Sejak daripada tu Gypsy ni cuba untuk larikan diri daripada rumah dia tahu. Ada satu hari ni dia lari daripada rumah, dia pergi rumah jiran dia dan minta tolong jiran dia untuk bawa dia pergi ke hospital. Untuk dapatkan penerangan doktor tu yang sebenarnya dia ni sihat sebenarnya. Tapi waktu tu Didi tu nampak lah kan, dia perasan Gypsy ni cuba lari daripada rumah dan pergi rumah jiran dia kan. Dia terus kejar anak dia dan terangkan dekat jiran dia, actually Gypsy ni dah boleh berjalan sebabkan dia ni praktis berhari-hari tanpa skip, dan sekarang ni dia boleh berjalan. Dan jangan percaya cakap Gypsy ni, sebabkan dia ni still lagi traumatized dengan kejadian-kejadian yang sebelum-sebelum ni kan. So actually yang dia cakap ni banyak nonsense je. Jangan percaya. So dia terus bawa Gypsy ni balik ke rumah dia. Sampai je rumah, dia terus ikat Gypsy ni dekat tiang rumah dia dan cakap, kalau kau cuba lari daripada rumah lagi, kau tengoklah satu persatu jari kau aku kerat. Didi ni cakap dekat Gypsy tu. Kau bayangkan mak jenis apa ni, sanggup seksa anak dia untuk kepentingan diri. So sejak daripada tu Gypsy ni memang ada kat rumah lah kan. Didi ni memang tak kasih langsung Gypsy ni keluar daripada rumah. So daripada itulah dia belajar untuk menggunakan internet bila Didi tak ada kat rumah. Bila Didi ni keluar pergi kerja, so dia start cuba main-main dengan internet ni. And then dia pandai menggunakan internet, dia start buka satu akaun Facebook. So waktu dia buka satu akaun Facebook ni, waktu tu dalam fikiran dia ni, dia just nak cari boyfriend ataupun someone yang boleh keluarkan dia daripada rumah neraka tu. Pada tahun 2012, Gypsy Rose ni mula berkenalan dengan seorang lelaki ni yang bernama Nicholas Godejohn yang berumur 23 tahun. Lelaki ni bukan lelaki yang baik. Budak ni ada rekod jenayah dan ada masalah mental. But Gypsy Rose ni tak kisah pun. Dia just fikir Nicholas ni tiket untuk dia keluar daripada rumah neraka tu. Dan beberapa bulan kemudian diorang ni jumpalah sama-sama lah kan. Dan waktu tu memang Didi ni tak ada kat rumah, diorang ni berjumpa. Macam biasalah kalau pasangan orang luar negara ni, kalau jumpa diorang buat apa kan, kau faham lah diorang buat apa. So lepas ni diorang selesai buat benda tu, so Gypsy ni start plan macam mana dia nak bunuh mak dia ni. Pada Jun 2015, Nicholas ni masuk bilik Didi secara senyap dengan bantuan Gypsy. Dapat je peluang, Nicholas ni terus pukul kepala Didi dengan teruk sampai Didi ni meninggal kat situ juga. Tapi cara pembunuhan dia ni tak clear tau, sebab ada orang kata Nicholas ni tikam Didi ni sampai mati, dan ada juga orang kata Nicholas ni pukul Didi sampai mati. So tak sure mana satu yang betul. So either way lah. Lepas je Didi ni betul-betul mati, dah tak bernyawa dah, diorang ni terus lari daripada rumah. And then yang lagi rare je lah kan, Nicholas dengan Gypsy ni boleh shopping, boleh jalan-jalan, sebab polis boleh trace diorang ni. Tengok CCTV dekat mall-mall, diorang masuk keluar mall selambedek diorang je, baru lepas bunuh orang ni. Aku tak salahkan Gypsy ni tau, sebab dia memang dah, mental dia memang dah kena seksa daripada kecil lagi. Tapi kalau nak ikutkan, kau baru bunuh someone yang related dengan kau. Kau baru bunuh someone, mak kau sendiri yang kau bunuh.
Nak dipendekkan cerita, adalah orang yang buat report kan. So polis datang ke rumah Didi ni, dah tengok Didi ni dia jadi mayat lah kan. So nak dipendekkan cerita, waktu polis longkar rumah Didi ni, rumah Gypsy dengan Didi ni, polis ada jumpa satu kabinet ni penuh dengan ubat-ubatan tau. So kat situ nampak lah Didi ni memang obses gila nak buatkan anak dia ni nampak sakit. Walaupun anak dia tak sakit, dia still lagi paksa anak dia untuk consume ubat-ubatan tu, sampailah anak dia ni betul-betul nampak lemah kan. Sebab kita makan ubat tanpa kita perlukan ubat tu. So buatkan antibody kita memang drop kan. Memang nampak orang tu memang nampak lemah gila lah. Nak dipendekkan cerita, finally kisah sebenarnya terbongkar. Daripada orang ramai ni simpati dengan Didi ni beralih arah ke Gypsy. Dan diorang ni memang rasa tak puas hati gila lah dengan mendiang Didi ni. Sebab sanggup ibu sendiri menganiaya anak dia sendiri. Buatkan anak dia ni kelihatan sakit untuk kepentingan diri sendiri, untuk tarik attention orang ramai supaya bagi bantuan dekat diorang. Ahli psikiatris akhirnya melabelkan Gypsy Rose ni sebagai mangsa penderaan kepada seorang ibu yang mempunyai penyakit Munchausen, yang menyebabkan wanita tu percaya anak dia mempunyai sejenis penyakit yang memerlukan perhatian pakar perubatan. Dan Gypsy Rose 24 tahun dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun sebab menjadi perancang utama kepada kes pembunuhan Didi Blanchard. Dan Nicholas Scott John pula dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup sebab membunuh Didi Blanchard. Ada satu sesi temu ramah Gypsy Rose ni, Gypsy ni cakap yang dia actually menyesal atas perbuatan dia membunuh mak dia tu. Tapi dalam masa yang sama, dia gembira tanpa wujud mak dia. Dia menderita terlalu lama. Banyak gila pembedahan terpaksa dibuat walaupun dia tak sakit. Hampir 150 doktor pernah merawat Gypsy Rose ni. Semua report tertulis mother reported ataupun mother state ataupun history by mother. Tak ada satu pun report daripada hasil diagnose doktor. Didi ni actually attention seeker. Dia sanggup sakitkan anak dia untuk dapatkan perhatian orang ramai. Dia sanggup menipu orang untuk dapatkan kepentingan dia sendiri. Cuba korang letakkan diri korang ni dekat tempat Gypsy. Apa korang rasa? And then apa dendam korang bila korang jadi Gypsy ni? Apa dendam korang dekat mak korang? Korang ni seumur hidup tak hidup macam budak-budak normal tau. Korang dah lah sentiasa dekat kursi roda, tak boleh bergaul dengan orang ramai. Lepas tu korang kena consume ubat tanpa korang sakit. And then korang perlu buat pembedahan tanpa korang sakit pun, tanpa perlu korang buat pembedahan pun. Korang bayangkan penderitaan Gypsy ni sepanjang mak dia hidup. Dan lepas beberapa tahun Gypsy ni duduk dalam penjara, Gypsy ni kata yang dia happy sebenarnya tanpa ada mak dia. Dia happy gila bila mak dia tak ada walaupun dekat dalam penjara. It's not so bad. I go to school. I have a job. What's your job? My job is working on my housing unit, janitorial services. So I clean. I go to school in the morning. I love going to the library. I'm trying to be a good person now. I don't want to be like my mother, and I'm nothing like her. So itulah dia kisah Gypsy Rose dengan Didi Blanchard. Macam mana dengan kisah kali ni? Pada aku memang aku kesian gila dengan Gypsy Rose ni. Kau bayangkanlah betapa terseksanya dia selama mak dia hidup. Kalau aku jadi Gypsy pun aku berdendam dengan mak dia. Setiap kali aku cerita, aku akan ingatkan benda yang sama dekat korang. Aku tak pelik manusia-manusia yang macam ni wujud dekat dunia ni. Walaupun kita selalu dengar benda-benda ni dekat movie je kan, tapi actually benda ni memang wujud dekat real life kita. So sebab tu aku nak pesan kat korang, berhati-hati bila jumpa someone dekat sana. And then berhati-hati juga dengan orang-orang sekeliling kita. Kita tak tahu orang-orang sekeliling kita ni capable untuk buat apa dekat kita. So hati-hatilah. Aku rasa macam dah jadi trademark aku dah, hati-hatilah bila berjumpa dengan orang. Sebab aku pun buat kes pembunuhan ni. So itulah trademark aku tak tahu lah. Aku nak cari tagline tapi itu yang selalu aku sebut kan. Macam tak best pula tagline tu. Tak apalah, nantilah kita fikir kan tagline kita macam mana. So apa pendapat korang tentang video kita kali ni? Best ke tak? Menarik ke tak? Korang dapat pengajaran ke tak? Korang dapat nilai murni ke tak? Iktibar ke tak dalam cerita ni sebenarnya? So apa-apa pun korang boleh komen dekat bawah. And ya, aku rasa dah tak ada benda aku nak cakap. As always, I love you guys. See you in the next video. Bye.